Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Cikgu Zam, kelas Bahasa Melayu tahun 2. Sudahkah kamu bersedia untuk kelas PDPR pada hari ini? Kalau dah bersedia, jom kita mula. Oops, sebelum bersedia, kamu perlu sediakan 2 buah buku iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2 dan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 jilid 2. Untuk hari ini, kita akan belajar tema pertanian dan penternakan, unit 20, ternakan yang berfaedah, tajuk ternakan puyuh, muka surat 54. Di akhir pengajaran, murid dapat yang pertama memahami penggunaan ayat tunggal dan yang kedua, menggunakan ayat tunggal mengikut konteks. Sebelum kita teruskan, kita ulang kaji apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada 2 bahagian iaitu subjek dan predikat. Contoh, Azizi membaca majalah. Yang kedua, Irish menanam bunga. Ketiga, Farhan makan nasi. Tulisan berwarna merah ialah subjek dan tulisan berwarna hijau merupakan predikat. Subjek merupakan watak utama bagi ayat ini, manakala predikat adalah penerangan bagi watak utama. Sekarang kita buka buku teks, muka surat 54. Mari kita baca petikan bersama-sama. Ternakan puyuh. Encik Johari menghadiri seminar ternakan puyuh di Sarawak. Beliau mendirikan reban di hujung kampung. Beliau menjaga puyuhnya setiap hari. Julaihi ialah pembantu ayahnya pada waktu petang. Beliau memasang lampu di dalam reban. Puyuh Encik Johari semakin banyak di dalam reban. Encik Johari mengira puyuh setiap petang. Banyak telur puyuh di dalam reban. Julaihi mengutip telur puyuh setiap pagi. Encik Johari menjual daging puyuh di pasar. Nenek, kita tengok gambar yang last sekali apa nenek tengah buat. Nenek menggoreng burung puyuh. Sekarang penerangannya ialah setiap macam tadi juga, setiap perkataan yang berwarna merah ataupun frasa berwarna merah merupakan subjek dan yang berwarna hijau adalah predikat. Seperti mana yang cikgu beritahu tadi, cara untuk mudah kamu memahami subjek dan predikat ialah subjek merupakan watak utama bagi ayat tersebut dan predikat adalah apa yang penerangan mengenai watak utama itu. Tak semestinya kata kerja ataupun frasa kerja, ia juga boleh jadi frasa adjektif ataupun frasa sendinama ataupun apa-apa pola ayat yang lain. Asalkan hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 59. Bina ayat tunggal berdasarkan gambar. Tajuknya ialah ternakan kuda. Mari kita lihat ayat yang pertama. Encik Basri menanam rumput di padang. Ayat ini merupakan ayat cadangan jawapan daripada cikgu. Kamu boleh bina ayat sendiri yang kamu rasakan logik dan bersesuaian dengan gambar dan frasa yang diberi. Okey? Ayat yang kedua. Encik Basri memasukkan kuda ke dalam kandang. Seterusnya, Encik Basri memikul guni makanan di atas bahu. Ataupun kamu boleh bina ayat lain seperti Encik Basri mengangkat guni dari atas lori. Pun sesuai. Seterusnya, Encik Basri
memberi kuda makan. Atau kamu boleh bina ayat yang lain, Encik Basri menuang makanan ke dalam bekas makanan kuda. Ayat yang terakhir ialah, ramai pengunjung melawat kuda ternakan Encik Basri. Seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti jilid 2 di muka surat 60. Mari kita baca petikan. Ketam nipah. Imran suka melihat ketam nipah. Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Dia dan ayahnya membeli sebuah akuarium fiber. Akuarium itu diletakkan di tempat beratap supaya tidak panas. Seterusnya, Imran membeli beberapa ekor anak ketam nipah untuk dijadikan benih. Kini, dia membela 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber. Setiap hari, Imran akan melihat ketam-ketamnya. Dia sangat tenang apabila melihat ketamnya bergerak. Oleh sebab ketamnya telah banyak, dia menjual sebahagian daripada ketam-ketam itu. Dia menjual ketam-ketam itu kepada jirannya. Okey. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu baca dan kamu perlu kenal pasti ayat tunggal, gariskan, kemudian salin semula di ruangan yang telah disediakan. Jom kita lihat ayat tunggal yang pertama. Imran suka melihat ketam nipah. Imran merupakan subjek, suka melihat ketam nipah merupakan predikat. Sebelum kita beralih kepada ayat yang kedua, suka cikgu mengingatkan tips untuk mencari ayat tunggal ialah yang pertama, semestinya hanya ada satu subjek dan satu predikat. Dan yang kedua, tidak ada kata hubung seperti dan, tetapi, sambil, atau dan sebagainya lah. Kata hubung tak boleh ada dalam ayat tu. Bila ada kata hubung, automatik dia jadi ayat majmuk. Okey, seterusnya, mari kita lihat ayat yang kedua. Imran meminta ayahnya membuat rak daripada besi. Imran merupakan subjek. Meminta ayahnya membuat rak daripada besi adalah predikat. Ayat yang ketiga, kini dia membela 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber. Dia adalah subjek, membela 40 ekor ketam nipah di dalam sebuah akuarium fiber merupakan predikat. Dan yang terakhir ialah dia menjual ketam-ketam itu kepada jirannya. Dia merupakan subjek, menjual ketam-ketam itu kepada jirannya adalah predikat. Okey, selain daripada empat ayat ni, masih lagi terdapat beberapa ayat tunggal di dalam ni. Tapi kerana minta 4 sahaja, jadi cikgu berikan 4. Kamu boleh cari ayat yang kamu rasakan ayat tunggal dan kamu boleh letak jawapan selain daripada yang cikgu beri ni. Asalkan ianya ayat tunggal. Okey? Dapatkah kamu memahami pembelajaran kita pada hari ini? Cikgu harap apa yang cikgu ajar hari ini melekat masuk dalam kepala kamu. Tahniah, kamu berjaya hadir ke kelas PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Kamu semestinya murid yang hebat. Selamat belajar. Terima kasih murid-murid. Sebagai tanda sokongan, boleh subscribe, like dan komen video cikgu.